A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Soal maknanya tanyalah. Soal seorang ibu atau lainnya memeliharakan anak yatim yang tak ada nenek dan wasi. Manakah jalan yang boleh tolong merentah hartanya? Situ. Soal yakni tanya. Soal yakni tanyalah maknanya. Seorang ibu. Seorang ibu. Bahada ibu. Me itulah saya kata. Seorang ibu atau lainnya atas pada seorang ibu. Atau lainnya lain daripada ibu. Seorang ibu atau lainnya tu memeliharakan. Tu boleh kita kata memeliharakan ni jadi sifat pada kata seorang ibu atau lainnya, atau jadi hal pada seorang ibu. Takdir ni seorang ibu atau lainnya lain daripada ibu tu, lain daripada seorang ibu tu, seorang ibu atau lainnya tu yang memeliharakan. Tu kalau dia sifat kena berhiang. Kalau kata jadi hal kena kedai ni memeliharakan, yakni hal keadaan seorang ibu atau lainnya tu memeliharakan, yakni yang menjagalah ia akan anak yatim. Kedai itu memeliharakan, yakni yang menjaga ia akan anak yatim. Anak yatim mana? Kita nak reti anak yatim ni, iaitunya seorang budak tu matinya pak. Apa dak leh? Tu dia panggil anak yatim. Seorang tu nampak dia mati. Padahal budak tu saat ni tu belum lagi sampai umur dia nya 15. Dia panggil anak yatim. Kemudian soalan tu beknya seorang ibu atau lainnya lain daripada ibu tu tak kira lah. Tu seorang ibu atau lainnya tu yang memelihara dan menjaga akan anak yatim. Anak yatim mana? Sifat anak yatim yang tak ada nenek. Anak yatim yang tak ada nenek, yakni nenek lelaki pada sebelah bapa. Nenek yakni nenek lelaki pada pihak bapa. Tak ada jawab lagi tu, baru duk baca soalan saja. Anak yatim mana? Anak yatim yang tak ada nenek. Nenek mana kena takdir? Yakni nenek lelaki pada pihak bapa. Letak situ dulu. Dan wasi atas pada nenek. Dan wasi, apa wasi? Yang orang yang terima wasiat daripada pak atau nenek, tu dia panggil wasi.
Dan wasi atas pada nenek tu. Kedai kala memeliharakan anak yatim yang tak ada wasi. Apa wasi? Yakni orang yang terima wasiat daripada pak atau nenek. Itu yang panggil wasi. Manakah jalan? Dia kata. Tu dia, manakah jalan yang boleh tolong merentah, yakni dan bicara. Tu. Manakah jalan yang boleh tolong merentah hartanya? Kena tadi ni. Merentah hartanya, yakni harta anak yatim. Domainnya tu. Merentah hartanya yakni. Dan cara akan hartanya. Merentah hartanya, yakni dan cara akan hartanya anak yatim tu. Tu soalan tu. Tanya soalnya gini. Iaitu seorang ibu tu. Ataupun lain daripada ibu. Tak kira siapa lah. Seorang ibu tu. Dia duk pera anak yatim. Duk jaga anak yatim. Hak yang tak ada nenek. Nampak tak? Duk pera anak yatim. Hak yang tak ada tok. Tak ada nenek. Lelaki hak sebelah pak. Dan tak ada wasi. Manakah jalan tu soalannya? Manakah jalan yang katanya nak boleh tolong cara harta anak yatim itu? Jalan yang kok mana hak kata boleh tolong nak caranya harta anak yatim itu? Adapun hak dulu tak apalah, anak yatim yang ada nenek, anak yatim yang ada wasi, hak ni tak apalah. Hak ni seorang ibu yang pera anak yatim, hak yang tak ada nenek, hak sebelah pak. Dan tak ada wasi. Mana jalan? Hak yang kata boleh nak tolong cara bui harta anak yatim tu? Jawab, dia kata. Jawab, yakni jawab daripada soal itu. Tu dia jawab, yakni jawab daripada soal itu. Jawablah nak. Tengok dia kata. Hendaklah. Wajiblah. Tu hendaklah, yakni wajiblah orang yang memelihara itu. Yakni memelihara akan anak yatim itu. Kena takdir. Tu hendaklah, yakni wajiblah orang yang memelihara itu. Yakni memelihara akan anak yatim yang tak ada nenek dan tak ada wasi itu. Takdir supaya ada atas. Wajiblah dia saat itu tu pergi kepada qadi. Kena takdir ni lah. Takdir bagi. Kalau nak takdir, nak faham ibarat ni. Hendaklah, yakni wajiblah bagi orang yang memelihara itu. Kena takdir itu. Hendaklah orang yang memelihara itu, yakni wajiblah bagi orang yang memelihara itu, yakni memelihara akan anak yatim yang tak ada nenek dan wasi itu. Hendaklah wajib tu oleh pergi kepada qadi, yakni kepada tok qadi. Pergi buat apa? Pergi minta supaya diletak qayyim. Baris tu. Tu. Pergi kepada qadi, pergi tu minta supaya diletak qayyim. Apa qayyim sini? Tafsir. Ialah penjaga budak itu. Kena pergi minta kepada qadi supaya nak witok qadi itu letak orang yang jaga budak tu saat itu, yakni budak anak yatim saat itu. Baca dulu. Bila sudah, yakni apabila kedai itu. Bila, yakni apabila sudah dilentaknya kedai ni. Dilentaknya, yakni dilentak oleh tok qadi akan dia terkena kedai tu. Domainnya tu rojak ni orang yang memelihara tu. Bila, yakni apabila sudah dilentaknya orang yang memelihara itu. Tapi kena takdir lah. Dilentaknya, yakni dilentak oleh tok qadi akan dia, yakni akan orang yang memelihara itu tu.
Apabila Tok Qadi tu dia letak dah qayyim, tak dah orang jaga, orang pera anak yatim, jawab bila? Nascaya. Boleh direntah, boleh direntah akan dia, yakni akan harta bagi anak yatim itu. Jadi itu. Nascaya boleh direntah akan dia. Akan harta bagi anak yatim itu. Boleh direntah takluk dengan secukup-cukup cermat. Betul orang yang nak jaga harta anak yatim ni, ilham, dia kena orang jaga dengan secukup-cukup cuma. Apa dah tu? Payah kita dak serenok belah-belah dah. Kata mak dia mati ku senok belah-belah dah kan. Kebun 10 raduk di sana jarak tu. Tai di kudah ke bahasa apa? Ku cara hatilah duit sore kereta ku tak cukup. Nak harta nak yatim ni kita senok belah-belah dah. Jadi kita buat taswir rupa masalah kini. Masalah ni iaitu masalah anak yatim hak yang tak ada nenek. Pak dia tak kena kecek tak ada syarat dah, dia nak panggil anak yatim, dia kena pak tu mati. Misal gini. Misal katanya misal dah pia ni. Misal ya tak apa dah. Misal ya nak win apa taswir rupa masalah. Serta dengan soal serta jawab dia kat ni tu. Misal ya ni ada bahasa ke dah. Mi pun ada, mia. Tiba-tiba bahaya lagi mati. Bahaya ni umur tak sampai lagi 15. Maka ia yang panggil anak yatim. Ibu dia ada, mi dia tak ada. Lagi pula nenek ia pun tak ada. Mana? Bah bagi ayah ya tak ni mati tu. Tak ada juga mati. Waktu orang hak terima usia daripada pak ya atau nenek ya pun tak ada juga. Tak ada juga. Makna kata ada mia sore je duk cara ya. Apa dah tu? Ada ya sore apa panggil ada mia sore je duk cara ya. Napa dah tu? Lah mana? Mia tu nak caranya ataupun nak merentah harta anak yatim tu tak boleh lagi dengan 100%. Mia kena pergi cari Tok Qadi, kena pergi jumpa Tok Qadi di makam majlis. Pia di Tok Qadi. Kalau kata dinibung baba wasik katang, pagara pia gara. Mia tu kena pergi jumpa dengan Tok Qadi di majlis tu. Gi buat apa? Gi supayanya minta Tok Qadi itu letak mia sebagai jadi qayyim, orang yang jaga anak yatim. Apabila Tok Qadi tu sudah letak dah mia tu jadi qayyim, yakni orang yang jaganya anak yatim itu, maka mia boleh dah lah nak panggil pada nak rentah. Nak ambil harta anak yatim itu cara ya dengan cukup-cukup cuma boleh lah. Apa dah tu? Dia baru boleh cara harta anak yatim. Kalau tak pergi cari, tak pergi minta, tak pergi jumpa Tok Qadi, semata-mata kita nak cara sendiri boleh tak? Jawabnya tak boleh. Nak pergi jumpa dengan Tok Qadi dulu. Bukannya mudah nak cara harta anak yatim tu. Apa dah Ilham? Bukannya mudah. Kita buat rupa lagi nak win apa. Misal pang deh. Pang panggil apa mi deh. Abah. Pang ni kita buat lok-lok katanya budak lagi pang ni. Umur 7 tahun gitu ya. Duk tukar lagi tiap yang tiap ambing. Tukar lagi lah misal gitu. Pang mi pang pun dah ada lagi. Bah pang pun dah ada lagi. Tiba-tiba bah pang gi mati. Okey, bah pang mati. Apabila bah pang mati, tepang ni dia panggil anak yatim dia ni. Nampak tak tu? Tinggal mi dia,
Dia duduk dengan mi ya, pang. Bah dia mati dah. Duduk dengan mi dia. Mi dia duduk pera. Lagi pula nenek hak sebelah bapak tu. Makna katanya pak bagi pada pak bagi hak bahpang tu pun tak ada juga. Maknanya batu wasi pun tak ada juga orang yang terima wasiat daripada pak ataupun nenek. Tak ada juga. Makna kata pang ni dia duduk dengan mi ya. Mi duk jaga. Maka mi tepang ni apa tak? Dia tak boleh nak merintah, nak cara harta anak yatim hak pang ni tak boleh. Apa dah tu? Dia tak boleh nak cara. Walaupun mi kita pun tak boleh nak cara harta anak yatim tak boleh. Nak buatlah nak jalan. Mi tepang tu kena gi jumpa dengan Tok Qadi. Di kawakan majlis Gora tu. Gi jumpa apa? Gi jumpa tu supaya nak wi Tok Qadi itu letak qayyim, yakni letak orang yang nanti jaga budak anak yatim itu. Apabila Tok Qadi tu sudah letak posiak saat ni tu boleh dah lah. Mi tepang tu dia nak retah, nak cara harta anak yatim dengan secukup-cukup cuma tu boleh lah. Tapi selama mana dia tak pergi cari, tak pergi jumpa Tok Qadi minta letak qayyim, boleh dah nak jaga ya petri. Itu ya sorib. Tak boleh ya. Bah kita buat mudah-mudah. Apa dah tu? Buat mudah-mudah tu. Nampak lagi ya petri? Itu ya sorib. 2 kali buat taswir dah tu. Tak apa lagi sudah. Buat mudah-mudah dah leh. Apa dah tu? Ya bobah tepang mati tu, ya boleh saka juga pang tu. Hak dia bah tu nampak tak? Bah ada apa? Ada betul kota lah ni lah. Betul kota tu sebelah dekat pang, adik sebelah. Dak misalnya bah pang kita buat lok-lok kata bah pang tu ada harta banyak Bobah pang mati, pang boleh tu saka dia bah tu. Nampak tak tu? Pang pisai sepahung misalnya. Pahami pang tak lagi panah-panah tu dengan harta pang dah. Nampak tak tu? Tu. Mimpang duk pera pang tu, mimpang tak leh duk gaduh-gaduh dengan harta hak tepang anak yatim ni. Pok dia bahaya tak ada mati dah tu. Tak leh dak pandai-pandai. Yang ni anak yatim hak tak ada nenek, tak ada wasi itulah. Mi dia tak leh cara. Mi dia tak leh buat pandai-pandai dengan harta tepang, harta anak yatim tu. Pandai buatlah mimpang tu kena gi jumpa gi temu dengan Tok Qadi. Gi buat apa? Supaya minta nak Tok Qadi tu letak qayyim. Apa qayyim tadi? Orang yang jaga anak yatim tu. Tok Qadi kata gini pakai mak selalulah jadi qayyim. Tak ada apa. Tok Qadi letak apa siap saat ni tu boleh dah lah. Mi tepang tu nak retah, nak caranya harta anak yatim yang ni tepang saat ni tu anak dia boleh lah nak jaga. Tapi retah dah saat ni tu dengan secukup-cukup cermat. Sekitar nak cuma jangan dak ngenak harta anak yatim. Apa dah tu? Jangan dak ngenak harta anak yatim. Tak mau kita dak gejual bagi dia tak leh, dia ada budak lagi tak tahu apa lagi. Misal tepang ya anak yatim dak umur 2 tahun 3 tahun je. Mia ambil harta hak dia anak yatim ni tepang ni pergi jual. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun mak sekalipun, dia tak boleh. Itu besarnya. Tak nak yatim. Kita buat mudah-mudah. Tak boleh. Habis situ. Soal pula. Tanya pula ni. Soal, adakah wajib? Adakah wajib, yakni wajib pada syarak kedai itu? Adakah wajib atas bapak, yakni atau nenek kedai itu? Tak mada di atas pak saja. Adakah wajib, yakni wajib pada syarak? Wajib atas bapak, yakni atau nenek kedai itu. Wajib atas bapak, yakni atau nenek. Wajib oleh apa? Fa'il pada wajib. Wajib oleh fitrah. Wajib oleh fitrah, yakni oleh mengeluarkan zakat fitrah kedai itu.
Fitrah yakni oleh mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah tu fitrah bagi anak kecil. Dia bagi tu anak kecil yakni bagi anak yang haluh. Anak kecil yakni bagi anak yang haluh. Anak haluh, anak kecil dipanggil. Tu. Nah, anak kecil mana sifat pada anak kecil? Anak kecil, anak haluh tu yang ada milik, yang ada milik makanan. Yang ada milik makanan yakni yang kaya kedai tu. Yang ada milik makanan yakni yang kaya. Wajib ke tak? Pak sakning tu kena keluar zakat terah kepada anak dia hak yang kaya. Wajib ke tak? Jadi kita gambar belah-belah. Nampak tak? Pak ada anak haluh seorang, tapi anak haluh dia seorang ni kaya. Wajib ke tak di atas pak tu kena mengeluarkan zakat terawih kepada anak dia kaya? Wajib ke tak? Soal baru duk tanya baru jawab tak lagi. Atau belanja atas pada makanan. Atau belanja duit pun ada. Wajib ke tak pak saat ni tu? Kena keluar zakat terah kepada anak haluh. Padahal anak dia saat ni tu ada duit banyak. Kaya lagi dia. Wajib ke tak di atas pak? Atau usaha atas pada makanan. Bukan. Atas pada yang ada milik makanan. Allah. Tak kena tu. Tu. Atau usaha ni atas pada yang ada milik makanan itu. Atas pada ada milik makanan itu. Atau usaha. Kena terdengar ni atau usaha yakni yang kuasa ia atas berusaha. Kedai itu. Atau usaha ni apa pada ada milik makanan, tapi kena terdengar usaha yakni yang kuasa ia atas berusaha. Mana baik tu? Atau usaha yakni yang kuasa ia atas berusaha. Tu. Wajib ke tak? Mana nak misal? Seperti ambil upahnya. Seperti ambil upahnya anak yang kecil tu. Anak aluh ataupun cucu dia, tak kira lah. Upah mana sifat yang memadai nafkahnya anak kecil? Apa yang memadai nafkahnya? Yakni yang mencukupi belanjanya kedai dia. Yang memadai nafkahnya yakni yang mencukupi belanjanya anak kecil tu. Yang memadai nafkahnya yakni yang mencukupi belanjanya anak kecil tu. Memadai takluk pada hari raya dan malam raya. Wajib tak? Soal dia yang gini mudah-mudah kita ambil. Anak dia, anak haluh dia. Haluh pun, anak haluh pun bukan kata haluh sangat tu dah. Boleh jalan, boleh kerja dah lah. Misalnya. Misal gini. Misalnya kita katanya ni. Kita kata ya sorir ni. Kita kata ya sorir ni panggil budak yang kecil. Bukan kata budak sangat tu dah. Ya haluh ni misal saja nah. Ya ni tengok ni. Ya ni budak haluh panggil ni. Maka ya ni dia kaya lah. Kaya kerana duit tu ada dia. Ya ni. Duit ada. Lagi pula dia pun nak kerja boleh. Usaha boleh. Tak kerja ngakik kerja apa. Misal kalau duit ada. Ni duit tak ada lah. Misal kalau duit ada. Dia pun nak kerja kok. Jadi yam. Sehari 500 dia mau duk bui. Tu. Ya saat ni tu. Ya kaya makna bukan kaya duit banyak dah. Kaya kata ada cukup lah. Ni kerja nak belanja duit pun ada. Betul ya usaha, ya kuasa nak kerja, ya kuasa boleh. Nak kerja ke apa ya ni, ya boleh kerja. Sebab dia ada jam lah ni. Duit boleh lah sehari 500. Mana? Supaya dia ya ada kerja saat ni tu, dia dah ambil upah dah.
Apa dak? Hak tokeh ada jadi yam tu. Dia dak ambil upah dah yam tu boleh lah. Dia mau upah pokok duit gaji. Sehari-hari 500 misalnya. Maka hak dia mau duk bui kok iya tu, tokeh dak bui kok iya saat ni 500 sehari, kira-kira gi mari saat ni tu, kalau iya nak pergi belanja, deh. Pada malam raya atau hari raya tu cukup lah. Lebih lagi pada tu sebab dia ni orang duit ada ni. Ya ni. Tepat nak tanyanya, wajib ke tak di atas hing pelang dia saat ni tu kena keluar zakat terahwi kepada dia? Wajib ke tak? Nampak tak ada? Wajib ke tak? Jawab. Jawab, yakni jawab daripada soal tadi. Tiada wajib. Tiada wajib atas bapa. Tiada wajib yakni daripada harta bapa itulah. Tiada wajib yakni daripada harta bapa itu. Tiada wajib atas bapa itu atas yang pelang tu. Misal ya tu. Tiada wajib apa? Oleh itu. Oleh fitrah anak yang tersebut. Yakni oleh mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang tersebut. Tu dia nah, fitrah anak yang tersebut yakni oleh mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang tersebut. Oleh mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang tersebut. Mana anak yang tersebut? Hak tadilah, yakni anak yang ada milik makan ni, atau belanja atau usaha. Tu anak yang tersebut, yakni anak yang ada milik makanan lepas dah tu ya sagir. Nampak tak tu? Atau belanja atau usaha. Kerana apa boleh kata tiada wajib? Baca lagi dulu. Ilak situ. Kerana tiada wajib. Kerana tiada wajib, yakni di atas bapa itu. Kerana tiada wajib, yakni di atas bapa itu, tiada wajib oleh diberi nafkah akan dia. Nakkan dia kaya tu. Diberi nafkah, yakni oleh diberi nafkah akan dia, akan anak yang tersebut tu. Diberi nafkah, tak wajib diberi nafkah tu pada ketika itu. Ketika mana? Pada ketika itu, yakni ketika adalah anak itu kaya. Tu pada ketika itu, yakni ketika adalah anak itu kaya. Tu ketika itu. Pada ketika itu, yakni ketika adalah anak itu kaya. Waktu ya buat molek situ. Ini ya panggil satu risio yang jadi ringan di atas bapaknya, yakni bapak bagi anak yang kecil itu. Mana kata tak wajib di atas pak? Misal gini, misal ilham. Ilham ni, dia kaya maknanya. Dia duk kerja ni, ilham ni kaya lah. Bukan kaya juta boleh ada kata ben tu. Dak ilham. Nampak tak tu? Ilham ni orang kaya kita buat rupa. Misal, contohnya ilham ni orang kaya. Dia tak ada bini lagi, budak lagi dia. Tapi dia kaya. Kaya dia tu dengan sebab ada usaha dia boleh belanja, dia duk kerja kok tu, kok ning, dia mau ada upah dia. Nampak tak tu? Dia boleh duit gaji kok tu, kok ning. Kaya ada dia saat ni tu. Sekiranya dia duk belanja, duk nafkah pada malam raya, hari raya tu cukup lebih pada tu lagi. Makna kata kaya ilham ni. Wajib ke tak di atas bah dia tu kena keluar zakat terahwi kepada ilham? Wajib tak? Jawabnya tak wajib. Pandai buatlah nah. Kita buat sesok kamu. Kita buat sesok kamu. Bawa kat alai raya tu kita tak bahwi ada. Kita tusuk duit kita. Dah syukri dah. Apa faham tak? Kita yang bini tak ada lagi, kita yang muda dah. Kita dak kerja kok tu, kerja kok ni. Duit ada lah kita. Dah duk leben lagi 1,000 misalnya. Duk le kocek lagi 5 kok. Misal.
Sekiranya kalau kita pergi belanja malam raya hari raya tu tak habis duit tu. Nak nyok beli baju raya apa dah? Nyok ya. Wajib ke tak? Soal tu bitnya wajib ke tak di atas pak kita tu kena keluar zakat terus kepada kita. Jawabnya tak wajib. Sebab apa? Sebab kita saat ni tu kaya dah. Makna kata duit dah lebih pada makan. Kalau sewa rumah kan lebih pada sewa rumah dah. Tapi kaya tak kaya pun semolek-moleknya kita minta di pak kita syukri alhamdulillah kita buat sendiri. Nampak tak tu? Tahun ni dah rasa buat tak usah keluar zakat terus kepada orang nak buat diri, nak belajar tik. Nak pergi keluar zakat terus dengan babo, nak belajar tik. Bila lagi nak boleh belajar? Lepas sedap. Duit 100 kok. Pergi dah rezeki pula. Agak mana budak-budak ni? Tu baik soalannya. Tak wajib lah. Maknanya. Itu dia. Tak wajib. Habis. Okay. Bola lapar tengah. Asal lagi. Nampak tak tu ya? Faham tak tu? Faham tak tu? Allah dah kita ni kalau kita duit ada dah alhamdulillah kita duit ada dah kita dak boleh kerja dah sikit banyak boleh rasa nak gaduh dengan duit orang tua dah. Tu. Kalau kita tahu orang tua kita susah dah tak sadar gaduh lah. Nyanyi gak dia. Tapi kalau dia bui kita ambil lah dia duit. Tapi boleh nak minta juga lah hari raya dah. Susuk tak boleh. Sibuk pun ala punya mutu tak apa dah kita ni gigak tu gigak ni. Dia makan wego mau saing itu tak apa dah. Molek kita ni insyaallah. Soal makna tanya lah. Soal ni dia buat soalan. Soal telah maklum tiada harus dipindahkan zakat fitrah keluar daripada tempat teh. Tu Allah tengok tu. Soal makna tanya lah. Telah maklum. Yakni telah ditahu. Telah maklum yakni telah diketahuikan. Telah maklum tiada yakni akan bahwasanya tiada. Kedai itu. Tiada harus yakni akan bahwasanya tiada harus. Tiada harus yakni akan bahwasanya tiada harus yakni bagi malik. Ni bagi malik tulis betul tiada harus buat ini. Buat betul tiada harus tu. Bagi malik. Apa malik? Yakni tu tiada harus yakni bagi malik yakni bagi tuai. Dia itu betul tiada harus tu. Soal yakni tanya telah maklum, telah diketahui, telah ditahu tiada harus yakni akan bahwasanya tiada harus yakni bagi malik bagi tuai itu tiada harus fa'il pada tiada harus oleh dipindahkan zakat fitrah. Oleh dipindahkan zakat fitrah. Dipindahkan tu dobik bawah tu yakni kepada negeri yang lain. Dipindahkan zakat fitrah, dipindahkan tu yakni tulis betul dipindahkan yakni kepada negeri yang lain. Itu. Tu dia tiada harus yakni bagi malik, bagi tuai itu. Tidak harus, tidak boleh oleh dipindahkan zakat fitrah. Dipindahkan tu yakni kepada negeri yang lain. Kita baca dulu tadi kita buat upah dulu dah. We nampak. Dipindahkan zakat fitrah tu keluar daripada tempatan. Keluar daripada tempatan.
Nampak tak tu? Keluar daripada tempat tu. Ini yang panggil iktibar negeri muaddi anhu, seperti negeri isteri kita ni. Bini kita duduk mana? Ni seperti negeri isteri kita. Bini kita duduk mana ya Badri? Tu ya Sagir. Bini ya duduk mana? Duduk negeri mana? Negeri Thailand misalnya. Ya Sagir ini duduk di Mekah. Tengok tu. Bos apa piye masuk keluar zakat terus nak buatlah no. Nak buatlah no, tengok tu. Nampak dah tu? So letak situ. Dobik sikit betul tempatan. Tulis betul tempatan, yakni ini iktibar. Tulis betul tempatan, yakni ini iktibar. Yakni ini iktibar dengan negeri ni, dengan negeri muaddi anhu. Baris ni muaddi anhu. Lepas tu tulis lagi seperti negeri isteri kita. Seperti negeri isteri kita. Letak situ. Dobit betul tempatan, yakni ini iktibar, yakni kira dengan negeri muaddi anhu. Apa negeri muaddi anhu? Yakni seperti negeri isteri kita. Bini kita duduk negeri apa? Negeri Thailand. Misal tu letak situ dulu. Nanti kita baca soal wisudah, jawab lepas kita mari buat rupa. Nampak? Nampak tak ya? Tak situ dulu tulis. Dobit tak situ dulu. Dan tiada memadai. Dan tiada memadai. Dobit sikit. Dan tiada memadai, yakni tiada sah. Tiada memadai, yakni tiada boleh. Oleh mengeluarkan oleh zakat yang dipindahkan. Kedai itu. Tiada memadai, tulis ini apa? Dan tiada memadai, yakni tiada boleh. Oleh dipindahkan zakat fitrah itu. Tiada memadai, yakni tiada boleh. Oleh dipindahkan zakat fitrah itu. Tiada memadai takluk pada mazhab Imam Syafi'i. Pada mazhab Imam Syafi'i. Nampak tak? Ya panggil jalan ni bagi Imam Syafi'i kita hak duk berjalan. Nampak tak? Kita orang jadi tok laki nak pindah zakat fitrah keluar tubik daripada tempat kita tak boleh. Nampak tak tu? Misal gini. Misalnya kita duduk kat situ. Kita nak pindah pergi mari keluar zakat terus di sini, tak boleh. Atau mazhab Imam Syafi'i. Kita ada buat jeng kena keluar zakat terus di buat jeng. Atau hak asal tu. Apa dah tu? Kita duduk kat situ, kita kena keluar zakat terus di kalah situ. Kita duduk di Kubai Boya, kita kena keluar zakat terus di Kubai Boya, tempat kita.
nak pergi lakoh tu duk buat jong pergi keluar zakat terus di taning oh. Tak boleh dia panggil lakoh kat kampung kita pergi jauh. Apa dak kita duk buat jong pergi keluar zakat di angkrik ni. Bo 2-3 hari nak puasa nak raya tu tamai kapan naik pergi. Gimana? Pergi angkrik, pergi buat apa? Pergi keluar zakat terus di angkrik. Tak boleh. Tak boleh. Hak tu hak asalnya. Jalan ni mazhab bagi Imam Syafi'i. Buat tu tempat nak tanya selaginya, jalan mana ti? Hak yang kata boleh kita nak pindah pergi tu. Hak tadi kata tak boleh tau. Buat tu kalau nak buat pergi juga kita dak kalau situ, dak buat jeng nak mari keluar zakat terus di sini. Jalan hak kata boleh tu nak buat macam mana? Pas kita ingat gak tok kita dak, dia nak ngajar kita. Kita pergi keluar zakat terus di rumah tok padahal tok kita duk taning hak tu. Kita duduk sini. Apa tak? Misal kali tengah ngaji pondok lain tu. Pasal ingat kata kita dah. Pondok kata dah pun pergi keluar zakat terus tok. Tu tempat nasaannya dia kata ni. Tengok. Kemudian jalan mana? Kemudian jalan mana yang boleh dipindahnya, yakni dipindah akan zakat fitrah itu. Dipindahnya, yakni dipindah akan zakat fitrah itu. Jalan hak mana? Hak kata boleh. Asalnya tak boleh lah. Kenapa tak? Kita duduk negeri Thailand. Kita kena keluar zakat terus di negeri Thailand. Nak tamai kapal pergi keluar zakat terus di angkrik tak boleh lah. Apa tak tu? Waktu pada asalnya tu. Lepas tu kalau nak buat juga nak pergi pindah juga tu jalan dia kok mana hak kata boleh. Kalau kita misal kampung kok, syukri, ya dak wajeng. Nak mari keluar zakat terus di sini. Jalan mana hak kata boleh buat hari. Nak pindah hari dah. Boleh tu jalan dia macam mana? Tengok jawab. Jawab. Yakni jawab bukan jawab di muka tu tak. Jawab yakni jawab daripada soalan itu telah memfatwa. Telah memfatwa panggil. Telah memfatwa yakni telah menghukum maksud kita. Telah memfatwa yakni telah menghukum oleh Ibnu Ujailin. Bukan ya tu ya. Jawab ini tak tu. Bukan ini. Ibnu. Nak gini. Jawab alih ya nun tak. Nak gini. Ibnu nak gini. Wak betul ya atau jawab itu tak? Baik tak? Jawab itu tak? Jawab ya sini dah. Nak nyebur. Ki bawah waktu buat gini. Ibnu. Nak boy tu. Buat berharga tak? Anak itu. Ya bergali kom ya tu tak ada break. Berapa dekat dah. Ya pim tu. Telah memfatwa, yakni telah menghukum oleh Ibnu Ujailin. Dulu Ibnu Ujailin ni dia orang mana? Dia orang Yaman. Nampak tak? Lagi pula dia ni bermazhab Imam Syafi'i. Ibnu Ujail ni seorang ulama lah. Seorang ulama di negeri Yaman. Lagi pula dia ini mazhab Syafi'i. Supang kita ni. Jadi Ibnu Ujail ni ia hukum katanya tengok memfatwa dengan harus dipindahnya. Dengan harus dipindahnya yakni dipindah akan zakat fitrah. Ia kata boleh. Ibnu Ujail seorang ulama di negeri Yaman, lagi pula dia ni mazhab Syafi'i, ia kata boleh nak pindah zakat terus. Dobik betul harus tu, yakni harus serta makruh. Tulis betul harus tu. Yakni harus serta makruh. Tulis dah. Yakni harus serta makruh. Kerana apa tu? Boleh katanya Ibnu Ujailin tu dia menghukum katanya boleh tetapi serta makruh kita pindah zakat terus tu.
Mengikut yakni kerana mengikut. Nak kerana tu mengikut yakni kerana mengikut. Kerana hak kita kedai tu ilak pada mempatwa. Wa ilak wa ain betul kerana kita tulis tak ni. Betul wa ain betul mempatwa. Kerana apa tu? Boleh katanya Ibnu Ujail ni. Nah, dia katanya boleh kita pindahkan keluar zakat terah. Zakat terah pergi kepada negeri hak yang lain. Pergi keluar tubik daripada tempat tel kita. Kita duk buat jong. Mari keluar zakat terah di Kampung Belukar. Apa kata? Ibnu Ujail ni, Syekh Ibnu Ujail, dia katanya boleh. Hamdi duk mana? Apa Hamdi? Kalastu. Hamdi duk Kalastu. Pindah mari keluar zakat terah di sini pula. Apa? Ibnu Ujail dia kata boleh. Tapi boleh tu serta makruh. Tak boleh pahala. Hak kata gitu tu, hukum gitu tu mengikut yakni kerana mengikut akan mazhab kerana mengikut akan mazhab Abi Hanifah. Jadi mazhab Hanafi gitu. Ya tak di mazhab Syafi'i kita boleh tak ada? Tak boleh tak? Mazhab Syafi'i kita duduk di kelas tu nak pindah mari zakat terah kita kepada Kampung Belukar ni tak boleh. Apa tak? Tu mazhab jalan lain hak Syafi'i kita. Hak kita dak buat lah ni. Adapun mazhab Hanafi dia kata boleh tapi makruh. Apa makruh? Tak boleh faham. Tak boleh pahala. Balik sah tu sah tapi tak boleh pahala. Nah, sungguh pun kata harus serta makruh dipindahnya bukan sunat pula. Bukan sunat pula dipindah yakni dipindah akan dia ke dia lain. Bukan sunat pula dipindah yakni dipindah akan dia akan zakat fitrah. Betul lah untuk cara tu. Bukan sunat pula dipindah yakni dipindah akan dia akan zakat fitrah itu dipindah kepada umpama kerabat adik-beradik. So kerabat yakni adik-beradik, adik kakak kita, tu panggil adik-beradik kita. Dan yang mempunyai ilmu atas padanya kerabat. Dan yang mempunyai ilmu yakni orang yang ada ilmu iaitu tok guru. Yang mempunyai ilmu yakni tok guru lah. Yang mempunyai ilmu yakni orang yang ada ilmu iaitu tok guru kita panggil babuk. Dan yang sangat berhajat atas pada kerabat lagi. Apa kerabat tak boleh jasogit? Adik-beradik. Dan yakni orang yang sangat berhajat. Oh demo tu kalau duit dia nak sangat. Berah-berah apa sebab apa dia orang susah. Tu panggil orang yang sangat berhajat nak kepada suatu benda. Misalnya tepang. Oh kalau tanya kata duit nak berah nak. Sebab dia orang susah. Misalnya. Maka tepang inilah yang panggil orang yang sangat berhajat nak kepada suatu benda. Kama dia, kita pergi hundur klik tadi. Ia tanya tadi, soal tadi tu telah maklum lah, makna kata tahu belakang dah. Katanya kita orang tua zakat terah ni, Syekri. Tak boleh. Kita nak pindah zakat terah kita pergi kepada lain apa? Keluar tubik daripada tempat tel kita. Nampak tak? Tu pada asalnya. Hamdi duduk di kelas tu. Nampak tak? Nak pindah zakat terah dia mari ke Kampung Belukar. Tak boleh. Hak asalnya dah. Tak boleh gitu. Tak boleh. Kamadi hak nak tanyanya, hak kata boleh tu jalan kok mana? Hak tadi tak boleh tak? Hak kata boleh pindah tu jalan dia kok mana? Jawabnya Ibnu Ujail tu. Mana? Seorang ulama di negeri Yaman, lagi pula dia tu mazhab Syafi'i, dia kata boleh nak pindah zakat fitrah keluar tubik daripada tempat tel kita pergi kepada tempat hak yang lain.
Boleh dia kata. Mana Hamdi duk kelas tu. Dia nak pindah zakat terus dia mari kat kampung belukar ni boleh. Tapi boleh serta makruh. Hak ni hak Syekh Ibnu Ujailin dia kata. Hak tu kerana dia turut mengikut mazhab Hanafi. Makna kata mazhab Syafi'i tak boleh kita nak pindah zakat terus gi apa keluar tubik daripada tempat teh kita. Adapun mazhab Hanafi dia kata boleh tapi serta makruh. Kama dia sungguh pengkata boleh serta makruh, sunat pula keri. Apabila kita ni ginya kita nak pindah zakat fitrah kita, zakat terah kita gi kepada orang yang ada ilmu. Hak tu sunat pula. Mana Hamdi duk kelas tu tak? Nak mari keluar zakat terah dengan babo, sunat pula tu. Sebab apa? Babo ni orang yang ada ilmu. Kalau nak pergi dengan orang tamada tak boleh. Apa dah? Boleh sunat pula tu. Ataunya adik-beradik kita, misalnya Syukri duk kelas tu. Lepas tu Hamdi duk kelas tu. Kemudian adik dia duk ngaji di Taning. Apa tak? Adik dia duk ngaji di Taning kot. Ataupun yang waris warah dia duk ngaji kat Taning kot. Maka Hamdi jong buh miak tu selik gi Taning. Jawab apa? Gi nak keluar zakat terus dengan adik-beradik dia duk Taning, duk ngaji pondok tu. Duk ngajar atik dah duk jadi pala tolaah lek tu. Boleh tak? Jawabnya boleh. Buh kesu sunat pula. Kita pergi pindah zakat terah itu kepada orang-orang yang ada ilmu tu sunat pula ulama kata. Supaya ginilah. Misal kata dah kita duk kampung belukar. Kita ngaji pondok toja. Bos apa masa keluar zakat terah, kita pergi keluar zakat terah dengan babo hak. Apa dah tu? Kita makna kata kita pindah zakat terah itu tak? Pergi keluar lek tu. Sunat. Sebab apa? Dia panggil tok guru. Orang yang ada ilmu boleh. Sunat pula. Tu. Sabit tu dulu kita ada ingat, masa kita ada budak-budak hari tu, ikut mana? Tok guru ngajar, nak pindah zakat terah tak boleh. Kita ada kampung mana, kita kena situ lah. Kok mana demo ni duk kampung duk bayar ni pergi keluar zakat terah dia Taning peraan. Jalan mana hak kata boleh. Ni baru tahu ni. Apa kita ngaji lama-lama kita baru tahu katanya jalan hak kata boleh tak ning tu. Nah, kita pindah zakat terah kita gitu kepada orang hak yang alim, kepada tok guru boleh sunat pula. Nampak tak? Sunat kita pindah zakat terah kepada tok guru kita. Dan lagi pula orang-orang yang sangat berhajat. Dan kepada seumpama adik-beradik kita tu boleh. Tu. Misalnya kita duduk sini. Dia mau tanya pula kita Syukri. Misal kita buat soalan. Dia mau tanya pula kita. Boleh ke tak kita duduk sebaya. Babo hak duk ngajar kita duk hatjai. Pas kita rasa ingat dia ni tubik ngaji lama dah ingat ngaji dengan dia Allah kita dak boleh sikit banyak dak buat amalan dak maya betul dengan sebab dia dak ngajar kita ingat dia. Kita duk sebaya. Nak pindah pergi keluar zakat terus ngatuk kita di hatjai boleh tak? Jawabnya boleh. Boh kesu sunat pula. Sebab dia ni orang yang ada ilmu sunat pula. Nampak tak tu? Boleh. Tapi kita tu nak ngaji gedak. Jauh-jauh dah Hamdi dah. Ngaji gedak dah tu lah. Tapi kalau orang ingat semua yang ngaji dah, jadi boleh. Naik tapi ya. Naik tapi di pesang tak pesang bayar tu. Turun dek nu. Tu. Tapi kalau kita ni ingat sungguh dah ya panggil kita seru sungguh tu dah kita pergi sapa jah dah mana dah. Jah dah kita pergi sapa. Kita pergi sapa jauh dari mana pun. Allahu Akbar. Situ dulu nah. Kemudian dia tanya pula sini soal sejauh manakah yang dikatakan pindah pada tempat yang tiada pada tempat kita
yang tiada berkata ini? Jawab, iaitu kepada tempat yang harus bagi orang yang musafir itu mengkosakan sembahyang pada ayat ni tu. Nah, kita duduk di Wak Jong. Tok guru kita, baba kita duduk di Hajjai. Boleh ke tak kita nak pergi keluar zakat terus dengan dia di Hajjai? Jawabnya boleh. Bahkan sunat, boleh pahala pula. Sebab tok guru kita tu orang yang ada ilmu. Nampak tak? Ilah. Faham tak tu? Tu demo dak buat jalan dah tu. Tu. Sepang-pangnya pergi keluar zakat terus dengan berhak dah. Pang eh? Yalah, agak. Yalah. Yalah tak? Pang eh? Agak. Pang dia. Pang dia. Ini nak apa lah hang ni? Pang ya, pergi pang dah. Pang apa Aisyah? Bukan nama pang kok. Yalah dah kena dah. Kau tu molek tu molek. Kita jangan tinggal tu kita. Kita ngaji dengan pia tu, mai keluar zakat tu. Soal berarti situ lah. Soal sejauh mana yang dikatakan pindah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lazu ashrafna fatub alaina taubah tagsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا من باكتساب منا المصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد التشهب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم